Conteng tu korang conteng lah dekat nota korang. Okay. Alright. So, untuk Java program, okay, pertama sekali yang kita perlu tahu adalah dia punya kelas. Sama juga bila kita belajar, kita ada kelas kita sendiri, P3, P13. Semua belajar ada kelas masing-masing. Okay, begitu juga dengan programming. Pertama sekali kita kena tahu apa itu kelas. Okay, kelas yang ni bila kita buat coding mesti kena ada kelas dan mesti ada nama kelas. Yang ini nama kelas dia adalah number. Ini nama kelas ataupun kita panggil class name ataupun kita boleh sebut sebagai class declaration. Okay. Dan lepas saja ada class declaration, kita akan ada open curly bracket. Okay, lepas tu diikuti oleh public static void main string arg ni. Ini adalah method main. Okay, dan ada open curly bracket. Lepas tu, selepas kita dah tulis nama kelas, kita dah tulis method main, di ruangan ini adalah merupakan ruang untuk declare all variable. Okay. Declare all variable. Dan declare ini dia ada dia punya data type. Okay, ada data type dia. Data type dia ada yang berjenis int. Int ini untuk integer. Double untuk yang ada nombor perpuluhan. Kita ada lagi data type yang lain seperti string, char, boolean. Okay, nanti kita akan tengok ya jenis-jenis data type itu. Yang ada dekat kita sekarang ada dua. Int untuk nombor bulat, double untuk nombor perpuluhan. Okay, kalau tengok di dalam formula, kita ada perkataan sum. So sum ini adalah variable yang kita perlu declare. So ruangan declare di sini sum, apa data type dia? Integer. Itu maksud declare all variable. Variable seterusnya kita jumpa mark1, mark2. So kita kena declare mark1, mark2 declare sebagai integer. That's why dia duduk sebaris. Maksudnya mark1, mark2 dan juga sum ini adalah bernilai integer. Kemudian kita tengok, kita jumpa lagi variable average. Average mesti ada perpuluhan, so dia declare sebagai double average. Okay. Kemudian bila awak nampak perkataan system.out.print, ini merupakan output. Output. Okay. Nampak lagi system.out.print, dia adalah output. Kalau tengok soalan ni, kita biasakan daripada problem analisis kita buat input, proses, output. Dan tak semua soalan dia akan ada ketiga-tiga ni. Ada soalan mungkin ada output saja. Okay, ada soalan mungkin ada input dan output. So kalau tengok soalan yang diberi ni, kita ada output. Dua-dua ni output. Maka kenapa kita tahu dia output? Sebab nampak system.out.print ini adalah syntax untuk output. Okay, lepas tu ini formula. Oh, pucuk. Formula, okay, formula ini adalah untuk proses. Soalan ni dia tak ada input. Okay, kenapa tak ada input? Sebab dia dah bagi nilai. Dia dah ada nilai siap-siap dah. That's why dia tak ada input. So soalan ini dia hanya ada proses dan juga output. Input tak ada. Okay. Inilah lebih kurang sintaksnya. Right. Seterusnya. So, jangan tengok saja, catatkan apa yang Madam bagi tahu. Alright. Seterusnya, objek ni Madam tak nak cerita lagi. Takut confuse. Okay, kita tengok pula component of Java program. Ini komponen basic main component. Kita ada 4 main component. Yang pertama adalah command. Yang kedua adalah class declaration. Yang ketiga adalah method name. Dan yang keempat adalah body of method name. Okay, sekarang cuba kita lihat apa itu command, apa itu class declaration. Tadi dah tunjuk dah dekat previous slide kan, class declaration. Apa itu method name dan juga body of method. Okay. Yang berwarna orange ini, okay, yang berwarna orange ini adalah command.
Okay, yang berwarna orange ini adalah comment. Comment ini untuk membolehkan coding tu dia jadi more readability. Okay, kalau kita tak pernah belajar coding, kita tak tahu nak baca. Bila ada comment kita faham, oh the program will display hello world. Okay, kita tahu program ini dibuat untuk display hello world. Itu tujuan comment. Untuk kita letak untuk documentation, itu tujuan comment. Dan comment ada dua jenis cara nak tulis dia. Ini comment ini ada explanation untuk comment. Okay, kita boleh bagi tahu the purpose of the program. Okay, more readability, easier the other programmer to understand. Okay, itu kelebihan comment. Ada dua cara untuk tulis comment. Okay, sama ada secara single line macam ni simbol dia ada double slash. Ataupun secara multiple line ada slash star. Okay, contoh kalau saya nak tulis dekat sini. Salam, sorry. Okay, contoh saya nak tulis macam ni ya. Salam, sayang. Lepas tu awak apa khabar? Okay. Lepas tu nak tulis apa I love Java. So sayang tadi tu bukan sesiapa tu, sayang tu adalah Java. So ada tiga benda ni yang saya nak tulis. Kalau saya nak gunakan secara single line, okay, nak buat secara single line saya kena letak slash, slash, slash. Bila pakai single line. Okay, double slash dia akan baca satu line, satu line. Tetapi kalau saya tak nak pakai single line, saya nak pakai multiple line, tulis balik lagi sekali, salam, sayang, awak, apa khabar, I love Java. Bila saya nak pakai multiple line, cara dia adalah saya akan letak dekat sini slash, star dan tutup. Bila dah selesai, tutup dengan star slash. Itu perbezaan dia. Kalau guna single line, dia kena buat setiap satu baris, kena letak double slash. Nama pun single line kan. Ini untuk multiple line, letak slash star, tutup dengan star slash. Boleh? Dekat chat memang tak boleh komen. Cuba try komen, Medan tengok Sat. Memang tak boleh. Sebab awak kena sentiasa respon. Komen tak naik pun, memang tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Okay. Message habis, tak boleh. Alright. Tak apalah, kalau macam tu saya tutuplah komen dekat chat ni. Awak boleh komen dekat group kelas Kalau ada apa-apa nak tanya, tanya dekat group kelas. Dia buka group kelas punya chat. Alright. So, saya patah balik dekat sini. That's why dekat sini, kenapa dia buat star slash, slash star? Sebab dia ada dua line. Line pertama dan juga line yang kedua. Kalau tak nak macam ni, kita boleh replace dengan apa? Buat double slash, double slash. Okay? Boleh tak beza? Beza tak? Boleh, Madam. Okay. Class declaration. Media class declaration iaitu ingat setiap pelajar mesti ada nama kelas. Setiap file ada nama kelas. Dan cara kita tulis adalah kelas. Lepas tu bagi nama kelas tu. Dan nama kelas tu mesti unik. Unik ni dia tak sama dengan orang lain. Contoh. Biasanya kesilapan berlaku di sini. Di sini. Okay, apa kesilapan dia? Tengok dekat sini, Medan cuba bersihkan baliklah benda ni. Okay, cuba tengok. Nama kelas mesti unik. Unik tu maksudnya tak boleh sama dengan orang lain di dalam file dia. Di dalam file dia. Okay. Contoh kalau awak tengok kat sini, nama kelas dia number je. Apa yang uniknya? Okay, dia mesti unik. Uniknya dia tak boleh sama dengan orang lain. Contoh lah, soalan ni dia suruh cari calculate average. Ada pelajar yang dia tulis kat sini, kelas average. Sebab nak cari average, dia pun tulis average. Itulah salah dia. Sebab nama average tu tak unik. Kenapa tak unik? Okay, nak tulis kelas average.
Kalau class average tak boleh, dia tak unik. Kenapa dia? Dalam ni dah ada average. Okey, nama kelas mesti special, mesti tak ada dekat dalam sinteks yang lain. Nama kelas tak boleh nak buat kelas sum, tak boleh sebab dalam ni ada sum. Nama kelas tu mesti unik. Mesti tak ada dalam ni. Tak boleh buat kelas mak sebab dah ada mak wan mak tu, jangan. Buat kelas lain. Okey, dan nama kelas mesti bermula dengan huruf besar. Okey, nama kelas mesti start dengan capital letter. Dan nama kelas tak boleh ada dua perkataan. Contoh, awak nak tulis number ataupun nak tulis find number. Nak bagi nama kelas find number. Tak boleh ada space. Kalau nama kelas awak dua perkataan, awak kena rapatkan dia. Contoh find number. Kena jadikan satu perkataan. Sebab tu yang sebelum ni Madam ajar supaya whatever jangan lebih daripada dua perkataan. Sebab dalam coding dia hanya boleh baca dalam bentuk satu perkataan. Kalau perkataan tu dua kena rapatkan ataupun letak underscore. Okay? Catat tu semua tu. Kita pergi balik dekat tempat tadi. Okay? So, nama kelas dia adalah Hello World. Hello World ni adalah unik sebab dia tak ada dekat dalam coding dia. Okay? Dan pastikan nama kelas bermula dengan huruf besar, capital letter. Okay, nama kelas mesti capital letter. Lepas tu dia Hello World, dua perkataan. Jangan ada space, rapatkan dia. Okay? Jadikan satu perkataan. Kemudian, yang ini, public static void main string arg ni, ini adalah nama dia method main. So kalau Madam sebut method main itu, benda ni lah. Okay, method main dia akan ada open curly bracket dan close curly bracket. Dan di dalam method main ini, inilah kita panggil body of method main. Okay, ini body of method main. So dekat dalam ni lah, kita akan buat kita punya input, proses, output. Input, proses, output kita dah buat dalam problem analisis, pseudocode dan flowchart. Kita pindah je masuk dekat dalam ni. Cuma sebelum kita letak input, proses, output ni, kita mesti create object dan juga declare variable. Dua ni kena ada. Okay. Lepas tu, kena ada close curly bracket sebab ini close untuk kelas. Ini open untuk kelas. Okay, ini open kelas. So, ini close kelas. Okay. Open method main, close method main. Boleh setakat ini. Boleh, Madam. Okey, kalau boleh, alright, terima kasih. Sekarang kita akan cuba run coding. Run coding, mana soalan kita tadi? Yes, ini dia soalan dia. Okey. First round ni, kita akan cuba buat coding yang sangat-sangat simple. Okey, dekat dalam ni dia sangat detail. Step by step dia ajar awak. Kalau Madam tak ada pun awak boleh buat. Okey, awak boleh buat. Ini contoh-contoh dia semua dia ajar, nampak tak, step by step dia tunjuk tu. Lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa, dia tunjuk satu-satu. Okey. Ini dia nak paparkan perkataan hello world. Okey, kita akan buat yang ni dulu yang Madam paparkan ni. Dia berada dekat page berapa ya buku korang? Mana nak scroll lagi ni? Oh, pocut. Mana tadi? Mana tadi? Ni dia. Okey, dia tak bagi Madam scroll sikit-sikit. Okey. Ini page berapa? Page 3 betul tak? Page 3 Okey, betul. Rujuk modul masing-masing page 3. Modul praktikal. Jumpa tak? Sekejap kan Melong Ngigau cari. Page 3. Modul praktikal. Okey, kita akan buat yang ini. Okey, first round kita buat yang ni. Untuk soalan ni dia tak ada input. Dia tak ada proses. Dia hanya ada output sahaja. Output sahaja. Okey. So, ready? Madam akan pakai JGrab. Siapa yang dah ada JGrab boleh guna JGrab. Okey. Siapa yang tak ada JGrab, kita akan pakai Trinket. So, Madam akan start dengan JGrab dulu. So, tolong tengok. Okey.
Modul tu pun hak milik awak. Sebelum ni pelajar-pelajar sebenarnya kita tak bagi pun modul dengan nota cetak macam ni. Nota ada, sorry, modul praktikal tak ada. Okay, buka JGraphs. Okay, korang masih kosong lah. Kosong Okay, ready yang pakai JGraph ni? Ni dia nak tunjuk step ni. Pergi dekat file. Okay, file. Pergi dekat file. Ambil new Java. Satu soalan mesti buka balik file new, file new. Jangan sambung dekat sheet yang sama, okay? Satu kelas, satu file. Okay, boleh? Sampai dekat sini, file new Java. Kena respon sikit lah. Kalau tak, Madam tak tahu ni apa yang berlaku. Kalau tak boleh respon dekat chat unit, respon dekat kelas. Madam tunggu dekat kelas ni. Boleh sampai sini, file new Java. Boleh tak yang pakai JGraph? Ifah, Akilah dengan Sufi. Boleh, Madam. Boleh, okay. Alright, thank you. So sekarang kita akan type dekat sini. Okay, type dekat sini benda-benda ni. Alright, kita akan type sama-sama. Kita akan buat kelas. Nampak tak dia bertukar warna purple kan? Kelas Hello World. Okay, Hello H mesti huruf besar. World ni kenapa huruf besar? Sebab kita nak beza. Kalau tak nak huruf besar pun tak ada masalah. Yang di tengah ni tak ada masalah. Nak buat huruf kecil pun boleh. Tapi sebab dia dua perkataan, nak bezakan dia, kita buat huruf besar. Dan ada open curly bracket. Madam nak letak komen dekat belakang. Bila komen dia akan bertukar warna orange. Komen ni dia hanya nak bantu untuk description, purpose of the program, more readability, easier to understand. Contoh kelas Hello World. Apa benda ni? Ini adalah kelas declaration. Kita tahu, oh yang ini kelas declaration. Okay. Nama kelas dia Hello World. Oh nama kelas dia Hello World. Macam tu. Untuk kita bagi description. Okay, nama kelas dia Hello World. Okay, dan komen ni tak semestinya kita tulis. Tapi sebaiknya kita praktis lah menulis komen supaya kita sendiri faham. Okay, so warna orange ni komen. Kenapa Madam letak yang ni? Sebab dia single line. Kalau nak letak single line tapi nak buat macam ni juga. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay, boleh. Okay, nak buat macam ni pun boleh. Walaupun dia single line. Okay. Seterusnya, lepas letak nama kelas, kita ada method main. Public. Allahuakbar. Okay. Public. Static. Void. Main. String. Okay, lepas tu tutup. Open curly bracket. Yang ni Madam nak letak komen double slash. Ini adalah method main. Okay, yang ni kena hafal lah lepas ni. Public, static, void, main lah kena hafal. Seterusnya, selang sikit kita buat sistem. Sistem S huruf besar ni kena careful System.out.print. Okay, nampak je system.out.print. Ini maksudnya output. Okay, ada double quote. Kenapa ada double quote? Sebab dia nak paparkan message. Okay, ada tanda seru. Semicolon jangan lupa. Dia nak tambah komen. Ini adalah output. Okay, ataupun display. Dalam pseudocode display, IPO output. Okay, nampak double quote. Okay, ada double quote. Maksudnya nak paparkan message. Nampak tak dia more readability. So kita boleh faham lah sepatutnya. Okay, ada double quote maksudnya dia nak paparkan message hello world ni. Nampak double quote maksudnya nak paparkan message. Okay, kemudian kita close untuk method main. Lepas tu close untuk kelas. Okay, Madam tambah yang ni close kelas. Yang ini pula close method main. Okay. Kalau dah siap bagi tahu. Okay. Sementara tunggu yang buat JGraph ni siap. Madam akan pergi kepada Trinket. Okay, jom Trinket kita cuba buat pula. Buka Trinket. Dapat buka tak? Yang Trinket pula respon. Boleh buka ke tidak? Trinket kat sini.
Boleh. Okay. So sama juga macam korang mesti tak ada. Ada ke benda kat sini? Korang ada ke benda ni? Apa yang keluar? Okay. Ataupun macam ni. Saya tak ingat lah apa yang keluar kat sini. Korang pergi dekat tambah ni. Klik tambah untuk new. Okay. Klik tambah. Okay. Klik text file. Klik tambah di sini. Dia akan keluar file kan? File ni tulis nama file tu. Hello world dot java. Okay, boleh tulis nama file. Hello world dot java. Kalau dah, bagi tahu dah. Okay, hello world dot java. Okay. Bila dah, baru kita boleh type dekat sini. Okay, kalau medium tadi, medium copy je lah. Okay, awak type satu-satu type satu-satu. Okay, medium copy. Okay, awak type dekat sini. Buat sama macam medium buat. Dan medium besarkan sikit. Okay. Right. Boleh? So, untuk trinket dia simple lah. Bila dah siap, okay, ni tambah komen dekat belakang. Bila dah siap, klik je perkataan run. Bila klik run, dia akan pergi dekat sebelah kanan ni. Oh, dah keluar dah hello world. Okay, kenapa hello world saya, Sakna? Dia tak keluar tanda seru Saya, hello world saya ada tanda seru. Saya cuba run lagi sekali. Oh, dia tak keluar tanda seru. Kenapa je? Saya tambah perkataan je. Oh, bukanlah ni. Dia tak baca yang ni. Dia tak dapat baca yang saya punya ni. Cuba awak run dulu, dapat tak keluar output hello world. Sekarang saya punya ni dia baca yang di sini. Dia baca yang sebelum ini. Okay, saya nak run yang ini. Saya cuba refresh dulu. Okay. Oh, dia masih lagi nak keluarkan yang di sini. Okay, tak apa. Medium copy dekat situ lah. Okay, cut. Pergi kat sini. Replace. Okay, dan tukar nama kelas dia. Hello world. Okay. Cuba saya run. Okay, baru betul. Oh, dia tak nak display dekat sini. Okay, dia nak dekat first je. Okay, saya buang lah. Okay, dia nak dekat tempat yang first sahaja. Okay, so bila run dia akan keluar dekat sini. Hello world ada tanda seru. Kalau saya tambah lebih lagi tanda seru, dia akan keluar lah. Okay, ini untuk trinket. Okay, kalau kita tambah file tadi, dia tak mau, delete je. Okay, boleh untuk trinket teruskan. Medan sambung balik kepada jgrabs. Okay, jgrab bila dah siap macam ni, kita nak kena save dulu file tu. Pergi dekat file. Okay, file. Ambil save as. Okay, file save as. Lepas tu pilihlah folder masing-masing. Okay, kita buat folder dululah. Rasanya buat folder dululah. Nak letak dekat mana, nak simpan kat mana, cari dulu. Okay, buat folder dulu. Folder, contoh dekat my this PC. Saya nak simpan dekat D. Okay, contoh saya nak simpan dekat D. Alamak, banyaklah pula file dekat D ni. Tak apalah, buat new folder. Saya pun nak tulis practical ataupun saya nak tulis Java 2022. Okay. Saya nak simpan dekat Java 2022. So, pergi dekat file, save as. Saya simpan dekat D tadi. Mana D saya itu ke D? This PC. Ada D. Okay, lepas tu new, ni saya punya file. Okay, buat folder masing-masing, simpan file. Kalau tengok dekat sini, bila kita buat nama kelas kita hello world, bila nak save, automatically akan ada perkataan hello world.java. Okay, lepas tu kita klik save.
Bila klik save, kita boleh nampak dekat bawah ni dah tukar perkataan hello world.java. Okay, so dah siap baru kita boleh compile. Compile ni button hijau dekat atas ni. Klik compile. Dia akan bagi tahu complete kalau tak ada error. Kalau ada error, dia bagi tahu error. Bila dah complete tak ada error, klik dekat button run ni. Run. Bila run, dia akan dapat output. Okay, boleh tak? Boleh ke? Boleh tak ni? Okay, ni ada stop recording dulu yang ni. Sekejap lagi kita record untuk benda lain pula